Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saya muliakan ahli jawatan kuasa masjid Tuanku Jaafar, Setiausaha Menari, imam-imam, bilal-bilal, para asatizah, para alim ulama, para pendakwah di jalan Allah, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar semua? Baik, sihat ke? Sihat. Yang pertama sekali, kita selalulah minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini diberikan afiah. Allahumma inni, Nabi SAW ajar dalam zikir pagi dan petang, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau keampunan dan juga afiah fid din wad dunya, pada agama aku dan juga pada dunia aku. Afiah itu apa? Afiah, semoga Allah beri engkau afiah. Afiah itu adalah maksudnya selamat daripada penyakit, selamat daripada bala, selamat daripada masalah. Jadi kita ini dipelihara. Sebab tu para ulama kata tidak ada yang lebih besar di dunia ini selain daripada afiah. Afiah di dunia, afiah di akhirat. Kita minta Allah SWT kurniakan afiah. Pertama sekali kita selalu berdoa, dan yang kedua kita syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita ini masih lagi Allah Ta'ala pilih di kalangan orang-orang yang hadir ke masjid. Sebenarnya nak datang masjid ni borek, tuan-tuan. Borek tuan-tuan. Kadang-kadang orang yang ada di rumah tu pun dia tahu kelebihan semua, dah nak pergi dah, tapi susah kadang-kadang kan, susah, borek kan. Borek kita nak pergi tu. Tapi kalau kita ni datang, kita syukurlah kepada Allah. Nak datang ke masjid pun sebenarnya payah. Sebab tu benda-benda macam ni sebenarnya pada awal dia kena paksa je. Budak-budak kan, kalau ada anak-anak ke apa, ajak dia pergi sekali. Dia mula-mula rasa tak suka kan. Lama-lama dia dah biasa, dia dah jadi tak ada apa dah. Azan ni dia memang pergi masjid. Jadi kita latihlah kita punya anak-anak. Imam Malik dia ada seorang guru, nama dia Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir. Imam Malik ni dia segan dengan guru dia. Guru dia ni sangat-sangat abid, sangat-sangat, dia dah alim. Guru kepada Imam Malik, dia alim, dia pandai lah, semua benda dia tahu tentang agama lah maksudnya. Kemudian dia ni pula seorang yang rajin ibadah. Imam Malik sampai kata, aku segan dengan Muhammad bin Munkadir ni, aku malu dengan dia. Orang dulu kalau dia kata malu tu bukanlah sebab orang tu selalu solat jemaah, dia tak pergi, tak, dua-dua solat jemaah cuma kalau dia lebih tu maksudnya dia ni orang yang solat malam, bangkit tahajud, selalu baca Quran, selalu duduk berzikir. Imam Malik sampai rasa malu dengan guru dia. Orang tanya kepada Muhammad bin Munkadir, bagaimana kau boleh buat benda-benda tu semua? Muhammad bin Munkadir kata, jahadtu nafsi 40 sanatan hatta istaqamat. Aku lawan diri aku ni, aku berusaha jahat, aku mujahadah ni, aku usaha betul-betul lawan diri aku ni 40 tahun, hatta istaqamat, sehinggalah diri aku itu istiqamah. Maksudnya istiqamah dah, sampai dah boleh. Jadi untuk seorang yang begitu alim pun memerlukan kadang-kadang masa yang lama, apatah lagi kita memang sentiasalah kena lawan diri kita ni untuk mentaati Allah. Lawan kan, malih, poi juga kan. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis, al-mujahid, orang yang berjuang itu man jahada fi ta'atillah, sesiapa yang lawan, mujahadah, dia lawan untuk mentaati Allah. Dia lawan siapa? Dia lawan diri dia. Diri dia korban. Duduklah, tengok dulu berita ni, manalah tahu kan ada apa-apa yang menarik. Dia tak bangkit, oi,
poin juga. Yang tu adalah mujahadah, tuan-tuan. Jadi kita syukur kepada Allah, dan kita latihlah. Kalau kita ni orang-orang yang istiqamah, alhamdulillah, lantihlah generasi-generasi yang akan datang. Kerana itu adalah benda yang paling penting sebenarnya di dalam hidup kita. Tak ada apa dah hidup kita ni melainkan kalau kita tak boleh nak lawan balik kita punya diri. Okey. Itu berkenaan dengan mujahadah lah, tuan-tuan. Baik, yang tuan-tuan, jadi kita hari ni kita sambung lah kot, kita punya kuliah berkenaan dengan kitab kita, iaitu Hisnul Muslim. So apa dah? Muka surat 75. Okey. Okey, yang ni adalah doa yang kita sedang pelajari. Kejap. Mana dia punya syarah? Bukan syarah. Silap. Okey. Yang ni 300. Buang. So, kayak ni. Okey. Jadi hari ni kita dah masuk. Kita masih lagi di dalam bab. Nampak tuan-tuan? Nampak? Okey, alhamdulillah. Kita masih lagi di dalam zikir-zikir tidur. Bab zikir-zikir tidur. Apa yang Nabi SAW baca sebelum daripada tidur. Jadi kita dah masuk zikir. Hari ni kita nak masuk zikir yang ke-10 ni. Ke-10 ni. Jadi kita boleh ulang kaji balik. Minggu lepas kita belajar apa? Banyak doa dia tu. Panjang sikit lah. Doa ni, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ard. Sampailah yang di bawah sekali kita bincang tentang, kita sebut ya Allah, puji Allah, puji Allah. Sebelum tidur Nabi ajar kita baca iqdi anna ad-dain. Tunaikan untuk kami ad-dain, iaitu hutang. Tunaikan untuk kami hutang. Wa aghnina minal faqr, dan bebaskan kami, yakni lepaskan kami daripada kefakiran. Kayakan kami, iaitu janganlah jadikan kami ini di kalangan orang-orang yang fakir. Sebab dua benda ini adalah dua benda yang besar yang menghantui kebanyakan orang. Kalau dia ada hutang, dia akan ada masalah. Jadi setiap kali tidur, ya Allah, tunaikanlah hutang. Dan hutang kita ni jangan ingat hutang dengan orang je. Kita juga berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta, ya Allah, kalau aku ada hutang, engkau tunaikanlah hutang aku itu. Tunaikanlah. Sama ada kurniakan aku kemampuan untuk kerjakannya, ataupun kalau aku tak tahu aku ada hutang, tapi aku ada hutang ni, tapi aku tak tahu, terlupa, tunaikanlah hutang itu. Dan bebaskan kami daripada kefakiran. Okey, itu doa yang terakhir Nabi SAW ajar, yang ke-9. Okey, hari ini kita nak masuk doa yang ke-10. Nabi SAW baca sebelum daripada tidur. Okey, doanya berbunyi, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Senang nak lancar doa ni sebab macam doa apa? Macam doa apa bunyi ni? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Doa lepas makan kan bunyi dia. Kan bunyi macam lepas makan. Okey, tak apa, nanti kita bincang. Okey, kita nak tengok dulu daripada mana datang hadis ini. Hadis ini datang daripada Anas radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh nombor 1 akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim di sini. Hadis yang diriwayatkan Anas ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia ni mula nak sandar di katilnya, bukan di katil, firash ni tempat dia berbaring lah. Kita tahu Rasulullah tak ada katil pun, dia tidur atas apa? Tikar kan, dia tikar. Apabila dia start nak baring lah di atas tempat dia tidur tu,
Lalu Nabi baca tapi yang pertama sekali kita nak tengok lafaz kana idza awa ila firasyih ni. Ya. Apabila kana idza awa ila firasyih. Lafaz ini menunjukkan berterusan. Kana idza awa ila firasyih. Bila dia nak tidur, itu lebih kurang maksud dia. Bila dia nak tidur je dia baca. Macam tu maksud bahasa Arab dia. Jadi kita boleh faham bila sahabat sahabi riwayatkan hadis kana idza, maknanya Rasulullah berterusan buat setiap malam lah, setiap malam dia buat. Apabila dia nak tidurnya dia baca alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wi. Okey, kita nak tengok maksud hadis ini. Yang pertama sekali kita pergi kepada maksud alhamdulillah. Alhamdulillah maksud dia apa tuan-tuan? Alhamdulillah, puji dan syukur, dua ni. Alhamdulillah maksud dia puji, kita puji Allah, dan juga syukur, kita terima kasih dengan Allah. Alhamdulillah kita sebut dia puji dan syukur. Tapi kadang-kadang orang bila nak terjemah tu dia tulis segala puji bagi Allah. Macam itulah dia nak, mungkin nak. Tapi sebenarnya ada dua maksud, puji dan syukur kepada Allah. Okey, puji dan syukur milik Allah, lillah, untuk Allah ataupun milik Allah. Allazi, yang at'amana, yang telah memberikan kami makan, at'amana wasaqana, dan telah bagi kami minum, wa kafana. Kafana kat sini maksud dia jaga dan juga mencukupkan. Ada dua maksud dekat sini. Kafa ni jaga kami ataupun dia juga cukupkan kami. Kafana dalam bahasa Arab boleh maksud dua-dua. Wa awana, yang beri perlindungan kepada kami. Okey. Fakam mimman la kafiya lahu, berapa ramai yang mereka tidak ada yang melindungi untuknya, wala mu'wi, tidak ada yang melindungi, tidak ada yang mencukupkannya, dan juga tidak ada yang melindunginya. Okey, kita nak tengok dulu maksud kafana ni dulu. Apa maksud kafana ni? Tadi kita bincang dulu kafana ni. Kafana maksud dia jaga dan juga cukup. Kafana, jaga dan cukup. Jaga apa? Jaga kita daripada benda-benda yang boleh menyakiti kita. Kita syukur kepada Allah, alhamdulillah kita sebut, yang telah bagi kita makan, yang pertama tadi, yang kedua bagi kita minum, saqana, yang ketiga kafana, jaga kita daripada sakit. Ataupun dia jaga kita kalau kita tak sakit, dia jaga perasaan kita daripada resah masa depan. Dia jaga apa sahaja yang boleh membinasakan diri kita. Kadang-kadang kita bawa kereta, kita rasa sebab dan tadi sikit lagi nak langgar. Sebab nasib baik saya pandai tarik handbrake, kan? Pandai saya, bukan. Allah Ta'ala yang jaga kita. Kafana. Okey. Yang tadi maksud jaga, dan yang kedua dia kafa juga boleh maksud cukup. Cukupkan kita. Dia juga cukupkan apa yang kita perlukan. Contohnya kita perlukan makan, dia yang bagi kita cukup. Kita perlukan pakaian, dia bagi kita cukup. Okey. Dia memenuhi segala hajat kita. Wa kafana. Okey, kita pindah pula kepada perkataan kedua, wa awana. Wa awana maksud dia yang melindungi kami. Dia lindungi kita daripada apa? Dia lindungi kita daripada sakit. Sakit, bala, dan juga boleh maksud lindungi kita ini, dia bagi kita tempat perlindungan, iaitu rumah kita. Kita ada rumah. Kita ada rumah, ada orang ada banglo 2 tingkat, ada setingkat, ada yang corner lot, ada yang tengah-tengah, semua kita ada tempat berlindung. Lalu Nabi habiskan doa dia dengan membaca fakam mimman, berapa ramai yang tidak ada yang mencukupkannya. Fakam mimman la kafiya lahu, yang tidak ada yang mencukupkannya, yakni berapa ramai lagi yang
Apa kita kena cukup tadi? Dia bawa kita makan. Ramai tak yang tak ada makan? Ramai yang tak ada makan. Ramai tak yang tak sihat? Ramai tak sihat. Ramai tak sihat. Okey. Yang keduanya, lahu wala mu'wi, yang juga tidak ada tempat dia berlindung, tak ada yang melindungi dia. Macam kita ada rumah, Nabi sebut berapa ramai yang tak ada rumah. Maksud dia macam itulah. Bukan setakat rumah, mu'wi ni tempat dia duduk tu. Berapa ramai yang tak ada tempat duduk? Berapa ramai yang duduk di bawah jambatan, duduk di tepi-tepi kaki lima. Bahkan di Malaysia ada orang yang tak ada, dia panggil apa, no state di Sabah tu. Ada orang yang tidak ada warga negara, kan? Dia tak ada warga, dia bukan rakyat Malaysia, dia bukan rakyat Filipina, dia bukan rakyat, dia tak ada, dia bagi no state, tak ada siapa-siapa terima dia, kan? Jadi bila dia tak ada IC, tak ada PR, kan? PR tu apa, permanent resident, dia banyak benda dia tak boleh akses, tak boleh masuk hospital, tak boleh apa ini. Ada orang macam tu. Nabi sebut. Jadi kita terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita syukur kepada Allah Taala yang telah memberikan kita makan, minum, bagi kita cukup, dan juga bagi kita tempat berlindung. Okey. Sebab ini doa apa tadi? Doa tidur, kan? Doa tidur. Jadi kita bila dapat tidur tu, kita alhamdulillah. Alladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wi. Nabi SAW baca. Okey, jadi kita nak pergi pula kepada apa tadi, doa makan, kan? Budak-budak kalau dia baca doa lepas makan, doa makan Allahumma barik lana, apa itu? Doa habis makan macam doa ni, kan? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, kan? Okey, cumanya hadis itu sanadnya dhaif. Sebab nanti dalam kitab ni kita akan belajar juga apa doa lepas makan yang sabit daripada Nabi SAW. Cuma hadis tu dhaif, tak dimasukkan di dalam kitab ni, tak ada. Yang tu dhaif sikit. Tapi boleh tak amalkan? Boleh, tak ada masalah. Sebab dia dhaif dan dia tidak mengeluarkan hukum yang baru pun, kan? Itu macam benda yang biasa. Cuma sanadnya dhaif sikit. Nanti kita belajar yang lebih kuat dari segi riwayatnya. Okey, jadi kita nak pindah lah doa yang ke-10. Sebab doa tidur ni tak banyak, ada 3 boleh. Kita dah sampai 10. Kita pindah pula dalam kitab silibus kita ni. Doa yang ke-10 ni settle lah. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wi. Okey, pindah pula doa yang ke-11. Saya bacalah dulu. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Okey, cumanya doa ni kita pernah belajar. Doa tidur diletakkan di dalam doa tidur. Tetapi dalam masa yang sama dia juga salah satu zikir pada waktu petang. Kita sebelum tajuk zikir tidur ni, tajuk kita adalah zikir pagi dan petang, kan? Dia ada di dalam zikir pada waktu pagi dan petang tu ada lafaz yang sama. Jadi saya akan laju-laju je lah berkenaan, sebab kita pernah belajar dah doa ni. Okey. Hadis ni datang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Abu Bakar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Abu Bakar Abu Bakar ni kadang-kadang dia bukan bakar bahasa Arab, Abu Bakrin Abu Bakrin tapi kita Bakr Arab kalau berhenti Abu Bakr tapi kita Melayu payah pula Bakr, susah kan, tepuk Abu Bakar lah, Abu Bakar kan. Anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, bahawa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, murni, perintahkan aku dengan, ataupun ajarkan akulah, perintah kepada aku, ajarkan kepada aku perkataan-perkataan aku luhunna, yang aku akan baca idza asbahtu, apabila aku berpagi,
wa idza amsaitu, dan apabila aku berpetang. Jadi apabila seseorang itu katakanlah dia tak baca petang tadi, jadi nak tidur pula dia juga boleh baca benda ni. Lalu Nabi SAW kata qala maksudnya kat sini qala Rasulullah, qul, bacalah, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabb kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Qal qulha idza asbahta wa idza amsayta, bacalah ketika mana engkau berpagi, ketika engkau berpetang, wa idza, sebab tu dia masuk dalam tajuk sebelum tidur ni, wa idza akhadta madja'aka, apabila engkau nak tidur, wa idza akhadta madja'aka. Nabi khabar dekat tadi, kalau ingat Abu Bakar tanya, ajar aku, perintahkan aku baca ketika nak pagi petang. Nabi pun baca ni Nabi kata baca bila pagi, petang, nak tidur, tiga. Dia minta pagi dengan petang kan tadi kan, bagi bonus satu lagi, sekali nak tidur. Jadi boleh diamalkan juga doa ini, Allahumma fatiras samawati wal ard. Jadi kita pergi kepada maksud, kita tengok kat sini teruslah silibus kita ni. Doa ni, ya Allah, Allahumma maksud dia ya Allah, alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui ghaib dan juga syahadah. Ghaib ni banyak tuan-tuan. Bila sebut pasal ghaib ni apa sahaja yang kita tak nampak. Kita tak nampak. Ghaib tu tak nampak. Sama ada dia memang kita tak boleh nampak, ataupun dia ada di tempat yang kita tak nampak. Tempat kita duduk dalam masjid, ada sesuatu berlaku di Selangor sekarang. Kita di Negeri Sembilan, ada benda itu ghaib untuk kita tak. Tuhan tahu benda yang ghaib. Ghaib ni bukan sahaja yang tak boleh nampak sekarang ni, dia juga benda yang tak nampak di tempat lain ataupun pada masa akan datang. Ghaib itu adalah benda ghaib. Sebab tu ilmu ghaib ini tidak ada siapa yang tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke depan ni tak ada orang tahu. Malaikat yang melakukan perintah itu pun hanya tahu bila Allah suruh dia buat. Itu je. Dia tak tahu ke depan apa. Sebab tu apabila orang tanya Nabi, bila nak berlaku kiamat ni, bila nak berlaku kiamat, Nabi tak tahu. Ke depan ni tak ada siapa tahu. Jadi kalau ada orang kata Nabi Muhammad tahu masa depan, jadi dia dah salah. Ada penyanyi apabila Nabi SAW datang kenduri orang-orang Madinah. Nabi di Madinah, orang Madinah ni dia suka ada nyanyi sikit lah. Bila dia ada kenduri, dia ada panggil penyanyi. Dan penyanyi tu nyanyi, wa indana nabi, kami ada nabi, ya'lamu ma fi ghad, dia tahu apa berlaku esok. Penyanyi tu cakap macam tu. Lalu Nabi kata, jangan cakap macam tu, yang tu jangan cakap, kata yang sebelum tu. Kata yang sebelum tu. Jadi yang tahu sebelum ni tak, yang ke depan ni tak tahu. Okey. Alright. Yang ke depan dan juga yang ke belakang. Ghaib ni banyaklah. Ghaib yang belakang. Yang belakang tu banyak kita tak tahu. Kalau orang tak cerita kepada kita, kita pun tak tahu. Apatah lagi kisah-kisah orang-orang yang lama. Kalau tak Quran cerita kat kita, kita pun tak tahu. Okey, itu ghaib. Tuhan itu dia mengetahui benda yang ghaib. Wasyahadah, dan juga yang nyata. Nyata. Yang depan ni dia nampak yang nyata, dia tahu yang nyata, dan dia tahu yang ghaib. Fatiras samawati wal ard. Fatir maksud dia pencipta langit-langit dan bumi. Fatir ni kita juga pernah bincang. Fatir pencipta. Tapi Khaliq pun pencipta. Banyak perkataan pencipta. Cuma Fatir ni maksud dia cipta yang mula-mula. Sebelum tak ada orang cipta lagi, dia dah cipta. Itu maksud Fatir. Kalau Khaliq, apa ni? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Khalaq juga cipta, tapi khalaq ini boleh jadi cipta itu orang dah cipta, lepas tu dia cipta. Tapi kalau fatir maksudnya mula. Okey. Yang mula-mula mencipta langit-langit dan bumi. Rabb kulli syai'.
Rabb juga kita dah ajar. Rabb maksud dia banyak, as-sayyid wal mun'im wal muslih. Rabb ini adalah maksudnya tuan lah. Secara umum maksud dia adalah tuan kita. Kalau kita hidup, saya khabar dulu, kalau kita hidup 500 tahun ataupun 1000 tahun sebelum ni, masing-masing kita akan ada satu tuan, kan? Kita akan bekerja untuk tuan tu. Kalau tuan tu khabar kau jangan keluar, kita tak keluar bulan tu, kan? Dulu mana boleh, kita akan duduk di atas tanah tuan tu, lord, ada tuan tanah raja, biasanya dia kurniakan kepada dia punya ni tanah. Jadi kita biasanya akan duduk di atas tanah dia. Jadi kita akan dengar cakap dia. Jadi kita ada dua tuan. Satu dia, satu lagi raja. Jadi Tuhan nak beritahu aku ini macam tuan tu juga. Kalau aku khabar jangan keluar, jangan keluar. Aku khabar ni makanan kau, ni makanan kau. Kau kerja dekat ladang aku, kau kerja dekat ladang aku. Itu maksud Rabb. Rabb kulli syai'. Dia adalah Rabb bagi segala sesuatu. Okey, silap. Patut tanda kat sini. Okey. Rabb, Tuhan bagi segala sesuatu, wa malikah, dan juga malik, pemilik, pemiliknya. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahawa tidak ada ilah. Ilah maksud dia Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada ilah, Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. A'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung dengan engkau daripada kejahatan diri aku. Wa min syarri syaitani wa syirkihi, dan daripada kejahatan syaitan dan juga kesyirikannya. Kesyirikan yang ni juga kita dah cerita dulu, ada dua perbahasan, sama ada syarikah, wa min syarri syaitani wa syarikahu au wa syirkihi, min syarri syaitani wa syarikihi, syarikihi ataupun wa syirkihi. Okay, kalau syarik maksudnya dia punya sekutu. Aku minta Allah lindung aku daripada syaitan dan juga sekutu-sekutu dia, kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia manusia ke jin ke, itu kawan-kawan dia. Ataupun kalau kita faham dengan baca yang lafaz ni wa syirkihi, dan juga kesyirikannya. Okey. Syaitan ni tuan-tuan, syaitan ni misi paling utama dia apa? Nombor satu, misi dia apa? Satu je. Apa misi dia? Bawa kita masuk dalam neraka, itu saja. Dia nak buktikan kepada Allah. Allah kata engkau apa yang menghalang kau untuk sujud? Lepas tu dia anzirni ila yaumi yub'atsun. Bagi aku hidup sampai hari kiamat. Apa misi dia? Nak bawa kita masuk dalam neraka, itu je. Jadi ada orang masuk neraka sebab dosa dia banyak guna. Dia suruh buat dosa. Jadi borek timbangan dosa, masuk juga neraka. Ataupun cara paling senang, selewengkan akidah dia. Itu ya, itu paling senang. Dia rasa dia sembah Allah Ta'ala, tapi dia pakai perantara ni, akhirnya jadi syirik kepada Allah, dan dia lagi masuk neraka. Dalam tertipu dia boleh masuk neraka. Jadi kita minta Allah Ta'ala lindung kita daripada syaitan dan juga dia punya plan utama dia syirik. Syirik paling senang nak bagi orang masuk dalam neraka. Jadi tuan-tuan jaga, tuan-tuan. Kita minta dengan kubur-kubur ni kau apa? Benda ni bahaya tuan-tuan. Kita minta, yang pertama minta Allah kepada Allah SWT terus. Pastikan kita ini tak ada rasa ada yang boleh jadi perantara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak minta Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah bab dalam agama ni tawassul, saya cerita kan, tawassul tu ada, tawassul. Tapi berlebih-lebihan jaga-jaga. Tawassul juga ada 3 benda yang dibenarkan dalam agama. Tak apalah, saya tak nak bincang tu benda tu, jadi panjang. Jadi pastikan akidah kita bersih. Okey. Wa an aqtarifa, ataupun aku akan melakukan kepada diri aku ini keburukan, su'an, buat sesuatu yang buruk kepada diri aku ini, au ajurrahu ila muslim, ataupun aku heret sekali keburukan itu kepada orang muslim. Jadi setiap kali kita tidur, kita boleh baca doa ini. Panjang sikitlah tuan-tuan, tetapi banyak faedahnya, banyak faedahnya. Okey. Okey, satu lagi boleh kot.
Okey, ini saya tak bahas panjang sangat sebab kita pernah bincangkan doa ini di dalam zikir pagi dan petang. Okey, apa lagi yang Nabi SAW buat? Jadi hari ni kita belajar 3 lah. Yang tadi doa sebelum tadi, yang macam doa makan tadi, lepas tu doa tadi tu, dan yang ke-12 10 so boleh 2 boleh. Okey, kedua boleh. Apa yang Nabi SAW buat lagi sebelum baginda tidur? Tuan-tuan dah boleh baca ni, kira handa ni. Yaqra maksudnya dia baca. Dia baca alif lam mim. Tapi alif lam mim banyak. Alif lam mim yang mana satu? Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarah. Surah As-Sajdah. Tuan-tuan hafal surah Sajdah ni kan? Kalau misalnya imam tak datang ke, boleh pagi Jumaat tu memang boleh lah tuan-tuan. Tiap-tiap pagi dengar, tiap-tiap minggu dengar baca surah Sajdah. Okey, kita nak tengok yang pertama Nabi SAW baca alif lam mim tanzil, iaitu alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Dan yang kedua dia baca tabarakalladzi biyadihil mulk, iaitu surah Al-Mulk. Dua. Nabi SAW, kita tengok hadis dia dulu. Mana hadis ini? An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu, dia tidak tidur, tidak tidur ataupun maksud dia tidak akan tidur. Fi'il mudhari' dia boleh maksud ke depan. Dia tidak akan tidur hatta yaqra'a, sehingga dia baca apa? Alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin wa tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, itu sahaja hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh dua sebut. Mana? Akhrajahul Bukhari di dalam Adabul Mufrad, At-Tirmizi. Al-Bukhari ni kalau kita kata Al-Bukhari, Al-Bukhari bukanlah mesti di dalam Sahih Bukhari, tak. Bukhari ada kitab-kitab yang lain. Yang ni bukan di dalam Sahih Bukhari, tapi di dalam kitabnya yang lain yang dikenali sebagai Adabul Mufrad, At-Tirmizi dan juga yang lain-lain lah. Okey. Kenapa Nabi SAW baca surah Sajdah dengan surah Al-Mulk sebelum tidur? Tidur ni apa tuan-tuan? Tidur ini, kita nak tidur ni macam sebenarnya kadang-kadang orang tu seronok tidurlah. Tidur ni umpama kiamat untuk kita. Kiamat. Sebab kita tak tahu kita bangkit lagi ke tidak. Jadi dua surah ini adalah surah yang mengingatkan tentang bukan kematian tau, kehidupan selepas mati. Dua surah ni. Kita tengok surah salah satu juga malam hari Jumaat, pagi Jumaat kan, pagi Jumaat. Bila hari Jumaat je Nabi akan baca pagi tu, solat subuh tu dia baca apa? Surah Sajdah, nampak? Dan juga surah Al-Insan, suratul Dahar ataupun suratul Insan. Kenapa? Sebab kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Apabila hari Jumaat je Nabi akan rasa macam nak berlaku kiamat ni, mungkin dah habis dunia ni. Jadi setiap hari Jumaat ni Nabi dah bersedia baca. Kita hari Jumaat ni okey, esok cuti. Kita lain pula kan, kita ingat esok nak cuti kan. Kita hari Jumaat Nabi rasa nak kiamat. Zaman dia dulu dia dah rasa macam tu. Jadi kita sepatutnya merasai perasaan yang sama jugalah. Perasaan Jumaat kita dah takut dah, laku kiamat 2 hari ni kan. Tapi kalau ikut tanda-tanda belum banyak lagi lah, tanda-tanda kecil lagi kan. Tapi itulah Nabi SAW. Tapi yang penting adalah tidur kita pun adalah kiamat kita sebenarnya. Jadi Nabi SAW baca surah As-Sajdah. Jadi kita nak tengok di dalam surah As-Sajdah ni, ada internet lah. Kita tengok sekejap sikit surah Sajdah ni. Ada internet. Kita tengok surah Sajdah ni, apa yang cerita tentang kematian ni kan. Ayat surah Sajdah, bukan sejadah tuan-tuan.
Sajdah, sajdah. Sujud, sujud. Sajadah yang tu. Ya. Apa ayat apa? Walau tara. Okey ni. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kan? Dalam surah Sajdah tu ada cerita tentang peristiwa ketika hari kiamat. Okay, kita tak apa, kita tengok walau tara, dan kalaulah kamu melihat izil mujrimun, ketika mana al-mujrimun itu orang-orang yang melakukan jenayah, penjenayah. Mujrim maksudnya penjenayah. Ya Allah Ta'ala cerita pada hari kiamat, kalaulah kau melihat nanti ketika itu penjenayah itu tundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka, penjenayah itu akan cakap, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Tuhan kami dah tengok, kami dah dengar, kembalikanlah kami nak buat amalan baik. Inna muqinun. Sungguhnya kami sekarang ni dah yakin. Macam tu. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Allah beritahu kalau kami mahu kami boleh bagi petunjuk. Tetapi telah tetap kami punya kata la'am jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kami akan penuhkan neraka dan daripada jahannam minal jin dari kalangan jin dan manusia semuanya. Kalau Allah mahu dia boleh bagi masuk semua dalam syurga, tapi haqqal qaul, kata-kata Allah telah tetap kata-kata Allah, kami akan penuhkan neraka dengan manusia dan juga jin. Okey, itu antara cerita dia. Fazuqu bima nasitum liqa yaumikum hadha. Rasakan apa yang telah engkau lupakan pertemuan pada hari itu, pada hari ini. Inna nasinakum, kami dah lupakan kau. Jadi cerita-cerita tentang hari kiamat. Jadi Nabi SAW baca cerita ni mengingatkan dia tentang apa yang akan berlaku pada hari kiamat. Itu surah Sajdah. Okay, now kita pergi pula surah apa kita tadi? Al-Mulk. Mana Al-Mulk kat sini? Ni Al-Mulk 67. Okay, suratul Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita nak cerita dah masuk dah ulang kan. Okey, walil ladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang kafir dengan Tuhan mereka azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila dicampakkan padanya, mereka akan dengar satu jeritan syahiq wa hiya tafur. Dan ketika itu neraka itu tengah menggelegak, wahya tafur. Okey, hampir sahaja pecah minal ghais, daripada jeritan dia orang, daripada marahnya mereka itu. Kullama ulqiya fiha, apabila setiap kali dicampakkan orang satu kumpulan di dalam neraka itu, orang yang penjaga neraka itu akan tanya, alam ya'tikum nadhir, tidakkah datang kepada engkau orang yang memberi peringatan? Kau ni masuk neraka, bukan ada ke orang bagi tahu kat kau? Alam ya'tikum nadhir. Lalu orang-orang di neraka pun kata, qalu bala qad ja'ana nadhir. Dia kata bahkan telah datang kepada kami orang yang beri warning kepada kami, amaran kepada kami, fakadzabna, lalu kami dustakan dia. Okey, demikian itu adalah cerita tentang jadi nampak teruk ini semua cerita tentang azab-azabnya. Tetapi dalam suratul insan rakaat kedua kita baca surat subuh tu kan, yang ni pun ada, cuma dia tak detail lah. Ada sebut orang-orang mukmin akan masuk dalam syurga, ada dalam ayat ni. Setiap kali amaran, warning dalam Al-Quran, dia akan didatangi dengan bashir, berita gembira. Tetapi dia tak detail macam suratul insan. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Ketika mana Allah cerita tentang innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang yang baik ini tadi, dia orang ni akan minum di dalam satu gelas ka'sin kana mizajuha, dalam tu dia punya ingredient dia tu mizajuha kafura. Kafur
Kafur ni tak tahulah apa sebenarnya, tapi kalau terjemah dia kapur lah, kapur. Minuman dia ada campuran kapur, kan? Kapur zaman dulu, diceritakan zaman dulu, Arab sebelum ni, kalau dia mabuk tu, minuman yang paling mahal dicampur dengan kafur ni, kafur. Tapi Allah Ta'ala dia kata di syurga pun ada kafur. Tapi taklah rasa macam di dunia ni kan. Kan kita rasa macam nak mati baru ni, baru kapur ni, kapur bagus. Dulu nak dapat benda tu susah. Hari ni senang lah, pergi pada asing tu ada. Dulu nak dapat benda tu susah. Jadi dia menjadi mahal. Allah Ta'ala bagi tahu di syurga ada kafur. Tentulah tak sama, kafur, dan dia pun minuman yang mahal, kafur. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Dia orang ni yang minum dalam gelas ni tadi, dia ambil dekat mana? Dia minum daripada mata-mata air yang terpancut-pancut di syurga tu. Banyak mata air, dia orang akan ambil gelas, minum, sedap. Minum lagi sedap, lagi sedap. Kan itu level bawah. Ada level kedua. Cerita tentang minum ya di dalam surah Al-Insan. Level kedua, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Tuan-tuan lancar tuan. Kanat qawarira, qawarira. Dia orang ni akan duduk, tapi ada orang bawa datang. Yang ni kan macam kita pergi ambil macam buffet. Yang tadi buffet kan, kita beratur kenduri ambil sendiri ya. Pergilah beratur tuang air sendiri. Tapi yang ni level 2, kita duduk, ada orang bawa datang. Cik duduk, dia serve air. Yang tu level kedua, dalam surah Al-Insan. Dan level ketiga, Allah Ta'ala yang tuangkan minuman untuk orang-orang ni. Yang tu level paling tinggi ya. Itu cerita pasal minum, itu baru minum. Dalam dunia ni kita menikmati banyak benda. Allah cerita pasal minum saja di dalam syurga, tuan-tuan. Jadi sebab tu Nabi SAW sering membaca surah-surah ini mengingatkan kita tentang berlakunya kematian, kehidupan selepas ini ya, tuan-tuan. Saya ingat masuk dah kot. 3 minit okey. Tapi dah tak ada apa nak cerita dah. Itulah tuan-tuan. Kan sambung satu lagi hadis kan tak boleh lah, panjang mana. Wallahu taala alam. Nas'alullah taala ay yanfa'ana bima sami'na wa ay yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.